Saya banyak terima WhatsApp sana sini nyatakan bahawa ingatkan gerhana matahari, gerhana matahari berlaku, salah satu tanda kiamat dah dekat. Ini tak betul, tuan-tuan. Tanda kiamat dengan gerhana tidak ada kaitan seperti itu. Seperti mana tidak ada kaitan gerhana dengan kematian seseorang. Satu ketika, sewaktu kematian anak Nabi Muhammad SAW di Maria Qibtiyah yang bernama Ibrahim AS, Rasulullah ada anak lelaki berapa orang, tapi kesemuanya meninggal waktu kecil. Ibrahim meninggal sewaktu kecil lagi. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, matahari sedih sebab masa itu berlaku gerhana matahari. Matahari pun bersedih dengan kematian Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggal, berlaku gerhana matahari. Lalu Rasulullah SAW jawab, inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin aw lihayatihi. Sungguhnya gerhana bulan dan matahari merupakan antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak berlaku gerhana bulan maupun gerhana matahari disebabkan kematian seseorang ataupun kejayaan kehidupan seorang. Demikian juga tidak ada kaitan gerhana dengan kiamat. Gerhana adalah satu fenomena alam yang diatur oleh Allah SWT. Zaman Nabi dah berlaku gerhana, sebelum Nabi Muhammad pun dah berlaku gerhana, sebab ia berada dalam sistem yang teratur. Dalam surah Yasin yang kita baca, wasyamsu tajri walailu sabiqun nahar, malam tidak akan mendahului siang, wa kullun fi falakin yasbahun, dan setiap sesuatu ini wa kullun fi falakin yasbahun, wa kullun, tak salah saya surah Yasin ayat 40, ada marker pennya, wa kullun fi falakin yasbahun. So Allah SWT menjelaskan semua yang ada di alam maya ini berada di dalam sistem falak. Jazakallahu khairan. Wa kullun fi falak yasbahun. Dia kan sabah. Wa kullun, setiap sesuatu yang ada di langit alam ini, fi falak. Falak ni maksudnya, kat sini datanglah perkataan ilmu falak, kita panggil ilmu falak ataupun ilmu astronomi. Falak ini adalah sistem. Setiap satu berada dalam sistem yang sentiasa tunduk pada perintah Allah SWT. Dan kalau kita perhatikan bulan, bumi dan matahari, Allah sebutkan dalam surah ini, dalam surah Yasin. Dalam surah Ar-Rahman, Allah SWT jelaskan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bulan dan matahari bergerak ikut ketentuan dan peraturan yang telah Allah tentukan. Segala pergerakan ini ikut peraturan, itulah jadinya gerhana. So sebagai tanda kebesaran Allah SWT, menyatakan bahawa kesemuanya ini berjalan, berada ikut peraturan dan ketentuan Allah SWT. Sebab tu kenapa ahli falak boleh menentukan, boleh menggariskan pada kita sepanjang tahun pukul berapa masuk waktu maghrib, pukul berapa waktu isyak, sedangkan kita boleh buat takwin untuk setahun. Sebabnya apa? Sebab semua planet-planet ini bergerak ikut aturan yang telah Allah tentukan. Cuba berlaku, katalah berlaku hari ini bumi, speed dia perlahan, bumi bergerak lebih laju daripada suara. Bumi bergerak mengelilingi matahari,
lebih laju pada suara bergerak. Katalah hari ini bumi bergerak 200 km sejam, contoh, saya ambil contoh ya. Esok matahari bergerak 100 km sejam. Lusa matahari bergerak, bumi bergerak 300 km sejam. Kita boleh jangkakan tak bumi bergerak tu berada dalam poin ini bila waktunya? Kita tak boleh jangkakan. Sebab pergerakan bumi kejap laju, kejap perlahan. Tetapi bila Allah dah aturkan pergerakan dia macam ini, bergerak dia ke aturan. So, pada titik ini apa yang berlaku? Titik ini apa yang berlaku? Jadi, para ahli falak dah dapat menjangkakan bila berlaku gerhana, bila berlaku gerhana, bila masuk waktu maghrib, bila masuk waktu isyak dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan di sini berlakunya gerhana ini sebab matahari selari dengan bumi. Okey, gerhana matahari, bulan di sini, bumi di sini. Ni bulan, ni bumi, ni bulan, ni matahari. Berlakunya selari. Cuba perhatikan ya, bulan bergerak dalam 4 bentuk. Bulan bergerak ataupun pergerakan bulan dalam 4 keadaan. Pergerakan yang pertama, bulan di atas paksinya. Bulan bergerak di atas paksinya, berputar. Seperti mana bumi juga berputar di atas paksinya. Pergerakan kedua bulan ialah pergerakan mengelilingi bumi. Ini pergerakan kedua. Pergerakan ketiga bulan ialah di samping dia berputar di atas paksinya dan dia bergerak mengelilingi bumi, satu komponen bulan dan bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Ini peraturan yang telah Allah tetapkan. Bulan tak pernah lari tempat lain. Sebab tu berlaku gerhana, tuan-tuan. Ya. Jadi berlakunya gerhana bukan sebab kematian seseorang, bukan sebabnya kiamat dah dekat, tetapi mereka tunduk patuh pada perintah Allah SWT. Sebab itulah dalam Al-Quran banyak disebutkan, inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah. Sungguhnya bulan dan matahari merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam surah Al-Isra, Allah SWT jelaskan, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, dan kami jadikan malam dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kalaulah bulan ini dia bergerak bebas sana sini, dia tak ikut pergerakan bumi, dia tak ikut orbit ke sini, dan dia tak ikut orbit bumi mengelilingi matahari, tidak akan berlakunya gerhana. Gerhana berlaku sebab ketiga-tiga makhluk Allah ini bergerak ikut sistem yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Okey? So, pergerakan matahari, pergerakan bulan, yang pertama di atas paksinya, berputar. Pergerakan yang kedua, bulan mengelilingi bumi. Ya? Bulan mengelilingi bumi. So, apabila bulan berada di sini pula, maka terjadinya gerhana bulan. Ya? Gerhana bulan sebab bumi di antara matahari dan bulan. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Tetapi kalau bulan berada di sini, berlakunya gerhana matahari. Cuma darjah ataupun berapa banyak yang berlaku itu bergantung kepada kedudukan bumi. Okey, di sini kalau macam ini, sini malam. So di sini tidak nampak gerhana. Yang nampak gerhana sebelah sini. Dan pergerakan umrah ke sini, cahaya umrah adalah cahaya yang memang gelap jelas kat sini. So kat sinilah poin di sini yang nampak matahari, gerhana matahari penuh. Manakala yang di sini ni nampak separa gerhana saja. The point yang saya nak stresskan ni, tuan-tuan ya, bila Allah sebutkan gerhana itu merupakan Rasulullah sebutkan gerhana itu merupakan tanda kebesaran Allah SWT, salah satunya ialah ketaatan semua makhluk ini pada dulu sampai sekarang ikut peraturan yang telah Allah tentukan.
pergerakan dia, kelajuan bulan bergerak mengelilingi matahari, kelajuan bulan bergerak mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari, daripada dulu ikut aturan yang sama. Sebab itulah pergerakan bulan mengelilingi matahari ini kita ada panggil lunar system ataupun sistem kiraan bulan. Kita boleh kira bulan sabit, kita kira boleh bulan penuh berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi matahari. Yang Allah SWT sebutkan dalam surah Ar-Rahman, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan bulan serta matahari merupakan bergerak ikut peraturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ini fakta yang pertama yang saya nak jelaskan. Yang kedua, tanda kebesaran Allah SWT. Oleh kerana bulan tidak bercahaya, sebab tu berlaku gerhana, tuan-tuan. Bulan tidak bercahaya, maka berlaku gerhana. Kalau bulan bercahaya, gerhana tak berlaku. Sebabnya apa? Okey. Gerhana matahari tetap akan berlaku walaupun bulan bercahaya. Tetapi kalau bulan bercahaya di sini, cahaya matahari kita tak nampak. Sebab cahaya bulan pun terang. Kalau bulan berada di sini, sepatutnya gerhana bulan, kita akan berlaku gerhana bulan sebab bulan bercahaya. Tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, bulan tak ada cahaya sendiri. Bulan hanya pantulan cahaya matahari. Yang Allah dah sebutkan 1400 tahun yang lalu, bulan tidak ada cahaya. Kita lihat dalam beberapa ayat ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dalam surah Al-Furqan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan, Maha suci Allah SWT yang telah menjadikan di langit ini bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan, dan dialah Allah SWT yang menjadikan sirajan, siraj, lampu yang mengeluarkan cahaya, wa qamaran munira, dan bulan yang hanya bersinar. Kalau bulan mengeluarkan cahaya seperti mana matahari, Allah tidak akan sebutkan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah tak sebutkan dan Allah menjadikan matahari mengeluarkan cahaya dan bulan bersinar. Sebaliknya Allah akan menjelaskan wa ja'ala fiha sirajaini. Ini tafsiran para ulama. Kenapa Allah tak gunakan sirajaini? Sebab kalau Allah jadikan sirajaini, siraj maksudnya lampu. Lampu dia menyala. Lampu yang menyala. Ya, dia ada cahaya sendiri. Jadi bila Allah SWT sebutkan sirajan, satu yang bercahaya, iaitu yang mengeluarkan cahaya, iaitu matahari, wa qamaran munira, manakala bulan hanya pantulan cahaya. Kalau bulan dan matahari mengeluarkan cahaya sendiri, nasya Allah akan gunakan perkataan sirajaini ataupun sirajani. Tapi ini wa qamaran wa ja'ala fiha sirajaini, Allah jadikan bulan dan matahari mengeluarkan cahaya. So daripada surah Al-Furqan boleh kita fahami bahawa bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Seperti mana dalam surah Yunus ayat 5, Allah SWT jelaskan, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wa qamaran munira." Dialah Allah SWT yang menjadikan matahari mengeluarkan dhiya, maksudnya terbakar, mengeluarkan cahaya.
wa qamaran munira, manakala bulan hanya bersinar. Munir, sinar kat sini maksudnya dia tidak ada cahaya sendiri. Sebab tu cahaya bulan tak panas. Dia pantulan cahaya. Dan berlakunya gerhana ini, gerhana bulan, sebab bulan tidak ada cahaya. Demikian juga kita nampak gelap gerhana matahari sebab bulan tidak bercahaya bulan. Apa yang kita nampak berlaku kat sini titik di sini terlindung di bulan. Kalau di sini dia nampak sikit cahaya matahari tu. Tapi kalau kat sini cahaya matahari langsung tak sampai ke sini. Jadi dilindungi oleh objek gelap ni. Kalau seolah-olah kita duduk kat sini, saya duduk kat sini dilindungi oleh kerusi. Jadi kerusi saya tak nampak depan kerusi, tapi saya nampak bahagian tepi sana. Seorang yang berada kat sini, orang yang ada kat sini dia nampak cahaya, orang kat sini langsung tak nampak cahaya. Kalau bulan mengeluarkan cahaya sendiri, kita tak akan nampak cahaya matahari sebab cahaya bulan dekat kat sini. Oleh kerana bulan tidak mengeluarkan cahaya, itulah yang menyebabkan kita nampak cahaya matahari kat sini. So kalau bulan mengeluarkan cahaya, di sini tidak akan berlaku gelap gelita. Kalau kita tengok di beberapa tempat yang berlaku gerhana penuh, gelap gelita, ayam yang baru berkokok, dia pun jadi bengong. Malam balik, lepas tu siang balik, dia kokok lagi sekali. Tapi tahu tak tuan-tuan, para saintis menyatakan bahawa bulan dulu mengeluarkan cahaya seperti mana matahari. Bulan juga terbakar seperti mana matahari. Dan di angkasa sana ada banyak bintang-bintang yang masih lagi terbentuk, dan ada bintang-bintang yang dah mati. Bintang terbentuk dan bintang mati ni sekarang masih berlaku. So bilang bintang mati ni dulu dia bercahaya, kemudian dia mati. Antaranya cuma bulan ni ada masih lagi bergerak, tapi dia tidak mengeluarkan cahaya. Sebab itulah kalau kita lihat berlakunya tek bintang sebagainya, ini antara bentuk-bentuk bintang yang mati. Jumlahnya berapa? Allah alam, kita tidak tahu. Dr. Abdul Majid Zindani menyatakan kalau kita mampu mengira dalam galaksi kita sahaja 200 bintang dalam masa 1 minit, kita perlu mengambil masa 2000 tahun untuk mengira jumlah bintang-bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti itu. Berarti memang kita tak mampu nak kira. 1 minit 200 bintang, kita perlu mengambil masa 2000 tahun untuk mengira kewujudan bintang yang ada. Terlalu banyak bintang-bintang yang kita tak boleh nak kira. Kita waktu malam gelap gelita tu, kenapa masa bulan terang kita tak nampak bintang? Sebab apa? Sebab cahaya bulan menerangi, menutup cahaya bintang. Cahaya bulan tu terlampau terang. Sebab tu saya sebutkan tadi, kalau bulan ni bercahaya, cahaya bulan ni akan menutup cahaya matahari. Kita tak nampak matahari. Sebab tu bulan kita nak nampak jumlah bintang yang banyak, tengok sewaktu bulan tak ada langsung. Langit cerah, kita akan nampak. Dan di kawasan pendalaman yang tak ada lampu-lampunya ni. Tapi kalau kita berada di tengah bandar yang banyak sinar lampu macam ni, malam pun kita tak nampak bintang yang banyak. Sebab mata kita limited. Cahaya matahari dah cukup untuk menghalang kita melihat bintang-bintang. Tapi kalau kita berada di kawasan yang gelap gelita, tak ada cahaya, kemudian langit terang benderang waktu malam, kita akan nampak terlampau banyak bintang-bintang yang berada di langit. That is the reason kenapa bila bulan purnama kita tak nampak bintang, Dan kajian saintifik mendapati bahawa bulan ini dulu terbakar seperti matahari. Matahari sekarang ni, matahari masih mengeluarkan daripada gas helium yang ada kat sini, masih lagi terbakar. Dan matahari terbakar ini menghasilkan ledakan yang cukup kuat. Cuma kita tak dengar sebab sini bumi katalah sini bumi. 5 batu yang pertama ni, 5 batu yang pertama, kawasan ni, kawasan yang kita lalui bisa sekarang ni, angin tak kuat. 5 batu ke atas. Kemudian 3 batu ke atas, kawasan ni
angin agak laju. Angin mencecah 200 batu per jam, per hour. 200 miles per hour. Sebab tu kapal terbang dia tidak akan lalu dekat sini. Dia harus sampai kat sini. Dan kapal terbang tak boleh naik ke bulan sebab masalah ni, antara sebab dia. Ya, perlu naik gunakan roket. Dan selepas kawasan ni, ni kawasan vacuum. Kawasan vacuum tidak ada udara. Dan kawasan vacuum tidak ada udara. Bila tidak ada udara, suara tidak boleh bergerak. Bila suara tidak boleh bergerak, ledakan matahari yang meletup ni daripada pembakaran gas helium tak sampai ke bumi. Kalau Allah jadikan kawasan ni tak ada kawasan vacuum, tuan-tuan tak boleh tidur malam. Macamlah raya Cina. Pukul 12 bunyi mercun, boleh tidur tak? Kalau kat kampung saya dulu, lepas pukul 10 malam raya susah nak tidur sebab bunyi meriam. So ini baru mercun yang kecil, meriam kecil. Bagaimana ledakan matahari yang meledak begitu kuat. So Allah jadikan ruang vacuum ni rahmat Allah pada kita. Allah jadikan sistem yang cukup indah, ya. Jadi bila cahaya bulan terpadam, wallah alam tak tahu. Seperti mana dinosaur wujud, ya. Secara saintifik kita boleh buktikan dinosaur wujud. Wujudnya telur-telur dinosaur ditemui, rangka-rangka dinosaur ditemui, tetapi dinosaur tak ada zaman sekarang. Gajah Afrika yang bulu lebat tu, gading dia panjang, badan dia besar, pun telah pun pupus. Dek kerana kepanasan bumi kita makin lama makin panas. Sekarang air laut makin lama makin bertambah sebab berlakunya pencairan di kutub utara dan kutub selatan. Air batu yang berada di kutub utara dan kutub selatan banyak yang mula cair sebab kepanasan bumi. Ya, kita duk bicarakan tentang rumah kaca, kita duk bicarakan tentang bahang yang berlaku di bumi ini menyebabkan air yang berada di lautan ini makin banyak dek kerana pencairan ais yang berlaku di muka bumi ini. So kalau ais sekarang mula cair, lihat apa yang berlaku pada dinosaur dan juga gajah Afrika yang pupus dengan kepanasan yang disebab binatang besar dia tak boleh tahan panas. Dinosaur tak tahan panas. Dan di antara binatang yang mula mengalami kepupusan sekarang gajah. Gajah mula mengalami kepupusan sebab gajah badan dia besar. Gajah tak tahan panas. Ya, gajah tak tahan panas. Allah jadikan unta. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebutkan afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami jadikan unta, bentuk unta yang kurus, kaki dia, leher dia yang panjang, ya, kaki dia kurus, badan dia tak besar mana, dan tapak kaki dia yang mengembang, dia boleh berjalan di atas padang pasir tanpa jerlus. Tapak kaki unta besar, kemudian bentuk dia yang kurus, leher panjang, nisbah luas dan isi padu, kulit dengan isi tinggi menyebabkan dia boleh tahan panas. Ini kejadian yang Allah jadikan. Baik, tuan-tuan sekalian. Scientifically proven bahawa bulan bercahaya, mengeluarkan cahaya, terbakar seperti mana matahari. Bila ia terpadam, tidak tahu secara jelas bila. Allah Akbar, tuan-tuan, sama ada tuan-tuan perasan atau tidak. Allah SWT jelaskanlah Al-Quran. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Isra ayat 12. Wa ja'alna al-laila wan-nahar ayataini. Kami jadikan malam dan siang tanda-tanda kebesaran kami. Malam dikaitkan dengan bulan, siang dikaitkan dengan matahari. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini. Kami jadikan malam dan siang tanda-tanda kebesaran kami. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsirah. Kami padamkan cahaya malam, iaitu cahaya apa?
Cahaya bulan. So berarti bulan dulu mengeluarkan cahaya. Famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahar mubsirah. Kami padamkan cahaya malam, yakni kami padamkan cahaya bulan, dan kami biarkan cahaya matahari untuk terus mengeluarkan cahayanya. So dalam surah Al-Isra ayat 12, Allah SWT telah pun terang-terang jelaskan pada kita bahawa bulan dulu mengeluarkan cahaya, tetapi Allah padamkan cahayanya. Bila Allah padamkan, para saintis masih tak boleh nak detect bila. Tetapi Allah dah jelaskan bulan bercahaya. Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini berkata, kanal qamaru yudhi'u kasyamsi. Bulan dulu mengeluarkan cahaya seperti mana matahari. Jadi hadirin hadirat sekalian, berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan adalah tanda kebesaran Allah. Dia tidak ada kaitan dengan kiamat, dia tidak ada kaitan dengan kematian seorang. Seperti mana yang kita terima dalam WhatsApp banyak gerhana matahari berlaku, tanda-tanda kiamat telah pun dekat, tu salah. Sebaliknya, ia merupakan fenomena alam yang diaturkan oleh Allah, di mana semua makhluk ini bergerak mengikut peraturan, kelajuan, sistem, peraturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sistem tadi, kalau bulan Allah tentukan mengelilingi bumi, dalam masa yang sama mengelilingi matahari, bulan tidak pernah engkar, dia tak pernah pergi pula mengelilingi planet Marikh, tak. Bulan tetap mengelilingi bumi. Tiba satu ketika komet Halley dekat, bulan pindah pula ikut komet Halley, tak berlaku. So peraturan yang telah Allah tetapkan, bulan kamu bergerak mengelilingi bumi, dan kamu bergerak ikut orbit bumi. Contoh yang mudah lah tuan-tuan, kalau kita pergi fun fair, kan kita ada mainan yang pusing-pusing kan. Pusing-pusing. Kita duduk kat mangkuk ni dia pusing. Dalam masa yang sama, dia berpusing dalam bentuk bulatan yang besar. So dalam kecil itu dia pusing seolah-olah dia berpusat di atas paksinya. Dalam masa yang sama, kat sana ada 5 mangkuk. Kelima-lima mangkuk ni dia pusing sama sendiri. Tapi dalam masa yang sama, dia berpusing bulat. So dua pergerakan mangkuk tu dalam fanfare yang kita nampak. Inilah gambaran yang kita ada. Bulan bergerak di atas paksinya, berputar paksinya, bergerak mengelilingi matahari bumi, dalam masa yang sama bergerak mengikut bumi mengelilingi matahari. Disitulah sebab berlakunya gerhana yang mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita bacakan hadis Rasulullah SAW ini, saya bacakan hadis Nabi. Kat sini itu buat sembahyang gerhana tak? Ada ya? Alhamdulillah. Kat masjid? Kat surau tak buat? Surau tak ada. Lain kali ada buat. Alhamdulillah. Kat masjid mungkin tak ramai, ibu-ibu mungkin payah nak pergi masjid, buat kat sini. Alhamdulillah sekarang ini banyak masjid-masjid, banyak surau-surau yang buat sembahyang gerhana. Kalau dulu gerhana bulan, orang kampung kalau tengok sibuk ketuk pokok, ketuk gong. Sebab apa? Dengan khurafat-khurafat yang macam-macam. Ketuk pokok, kejutkan pokok supaya pokok bangun. Kalau pokok tu jenis yang tak berbuah, suruh ketuk, bangun. Tengok bulan gerhana, esok tahun depan dia berbuah. Itu semua tahyul karut marut. Tetapi ada fakta saintifik dia. Bila kita takik pokok tu, waktu gerhana kita takik pokok, betul berbuah, memang menjadi. Sebab pokok ni bukan sebab gerhana, tetapi sebab kita takik. Orang tua tu kan pesan, kalau pokok rambutan ni tak buah, bakar sampah bawah pokok rambutan, saya ada buah. Apa kaitan asap dengan pokok rambutan berbuah? Apa kaitan kita takik pokok ni dengan rambutan berbuah? Pokok tuan-tuan, dia ada perasaan. Pokok ada perasaan. Kajian saintifik dah dibuat dah. Anak pokok yang baru tunas,
didedahkan dengan lagu rock heavy metal. Pokok tu tumbuh dalam keadaan macam sasau. Kemudian satu lagi pokok yang baru tumbuh dengan lagu sentimental. Dia tumbuh dengan elok. Jadi bila pokok ni kena takik, saya nak gambarkan pokok ni ada perasaan. Jadi pokok, katalah ni, batang pokok ni, bila gerhana sebab takik, pokok ni sebenarnya bila dia takik, dibuang kulit, kalau dia dah cedera, dia rasa dia akan mati. Dan dia tak nak mati dalam keadaan tidak ada generasi yang mewarisi legasi pokok ini. Jadi the only way untuk pastikan adanya pokok yang masih hidup ialah dengan mengeluarkan biji benih. Dan biji benih boleh didapati dengan buah. Sebab tu pokok berbuah. Dia rasakan dia nak mati. Ini terbukti secara saintifik, ya, bukan walaupun petua Melayu dulu macam itu, tetapi saintifik sebalik itu ada. Cuma tidak ada kaitan gerhana dengan pokok berbuah. Ataupun bila kita bakar sampah di bawah pokok, asap yang keluar ini menyebabkan pokok sukar bernafas. Pokok sukar bernafas. Cuba tuan-tuan berada tempat yang penuh asap, boleh nafas tak? Pokok bernafas gunakan oksigen. Kita pun bernafas gunakan oksigen. Cuma pokok menggunakan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Tapi dalam masa yang sama pokok juga bernafas. Pokok bernafas, mana kita bernafas. Cuma kuantiti oksigen yang digunakan oleh pokok tak semana kuantiti yang kita gunakan. Jadi bila kita asapkan pokok ni, pokok tak dapat bernafas, dia rasa dia nak mati. Lepas tu akhirnya dia keluarkan buah. Waktu musim dia keluarkan buah. Nak pastikan zuriat dia akan meninggalkan zuriat. Bila dia mati, tidaklah pupus generasi dia. Okey, baik. Kalau kita baca ayat ni, Inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala li hayatihi fa idza antum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sungguhnya matahari dan bulan di antara dua ayat Allah SWT, dan tidak akan berlaku gerhana kerana kematian seorang ataupun kehidupan seorang. Apabila kamu berada di kawasan ataupun saat berlakunya gerhana, fad'ullaha, hendaklah kamu berdoa pada Allah SWT. Berdoa pada Allah SWT, memuji Allah SWT, wa kabbiru, dan bertakbir memuji Allah SWT, wa sallu, berselawat, wa tasaddaqu, sebab membenarkan bahawa subhanallah, alam maya alam semua ini bergerak ikut ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Planet berputar ikut orbitnya, bulan berputar ikut orbit yang telah Allah tentukan, semuanya ikut sistem yang ada. Cuma manusia yang engkar pada Allah SWT. Allah seluruh bumi berpusing. Cuba bayangkan kalau bumi ini berhenti berpusing, kita tak akan berlaku dapat siang dan malam, tuan-tuan. Bumi berhenti berputar pada paksinya, tidak berlaku siang dan malam. Yang siang-siang, yang malam-malam aja. Tapi Allah tentukan bumi daripada dulu sampai sekarang berputar di atas paksinya, tak berubah sampai sekarang. Subhanallah. Bumi Allah perintahkan bergerak, bumi bergerak. Cuma manusia ni Allah perintahkan sembahyang, ada yang sembahyang, ada yang tak sembahyang. Kadang sembahyang, kadang tak sembahyang. Allah perintahkan puasa, kadang tak puasa. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Allah larang selalu sesuatu kita buat, ya. Allah suruh kita buat, kita engkar. Namun makhluk yang lain tunduk. Sebab tu Allah sebutkan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bergerak ikut ketentuan Allah SWT. Dalam surah Yasin ni, tuan-tuan, ini pun cantik juga sebenarnya. Mungkin kita tak perasan. Wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kullun, semuanya fi falak, berada dalam sistem
yang teratur. Kullun fi falak. Apa unik kat sini? Nampak tak keunikan dia? Wa kullun fi falakin. Wa kullun kaf lam. Kalau kita lihat kat sini, kaf lam fa, fa ya fi falak, fa lam kaf. Ini tengah kan? Kalau kita pusing sama juga. Perasan tak? Kullun fi falaki yasbaun. Kita pusingkan ke atas sama, semua terbalik sama. So peraturan ni kita pusing, gambaran bahawa Allah dah sebutkan falak ini sistem yang teratur, dia pusing ke peraturan dia. Jadi ni kita pusing-pusing pun sama juga keadaan dia. Jadi planet-planet yang Allah tetapkan tu, bulan yang berada kat sini tetap berputar mengelilingi matahari, mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari. Dia tidak pernah sekali-kali keluar dekat kat sini, oh pergi planet mari, tak, tinggalkan, bumi tak pernah berlaku. Dia taat ikut perintah Allah SWT. Tak pernah berlaku pula bumi keluar cari matahari yang lain, berputar pada sistem yang lain, tak pernah berlaku. Wa kullun fi falaki yasbahun. Ini yang kita baca selalu dalam surah Yasin. Setiap sesuatu ini bergerak ikut ketentuan yang telah Allah tentukan. Dan situlah berlakunya gerhana, situlah berlakunya kita menentukan takwin. Sebab itulah kalau kita lihat, kita boleh tentukan bila Ramadan dan bila Syawal tanpa melihat anak bulan dengan kiraan hisab. Sebab semuanya ikut ketentuan, peraturan yang telah Allah aturkan. Okey, saya berhenti setakat ini dulu. Saya bagi peluang untuk tuan-tuan untuk tambah ataupun tanya. Nah, yang boleh saya jawab, tentang telur. Ada telur-telur siapa yang berdiri? Telur berdiri ini sebenarnya dia adalah untuk menguji graviti. Sewaktu berlakunya gerhana ni, seperti mana berlaku pasang dan surut. Kenapa berlaku pasang dan surut air laut? Sebab gerakan graviti itu yang berbeza. Air itu bagaimana? Saya pernah kecil-kecil tu, makcik-makcik datang kat rumah, bual-bual masing-masing pasang. Kalau air pasang tu, air datang dari mana ya? Kemudian bila surut, air itu bagaimana? Macam mana? Itu ada kaitan dengan pergerakan bulan, pasang surut itu, dan juga tarikan graviti. Jadi telur bergerak tu, telur tegak tu, telur ni sebenarnya boleh berdiri tanpa graviti yang kuat tu, boleh berdiri. Kita boleh dirikan keris pun. Kalau tengok ada orang yang dekat mana, dekat Bangladesh, kat India, angkat motor, letak kepala naik bas. So kalau dia imbang, kadang-kadang ada orang jalan letak kepala buat barangnya ni, so dia boleh imbangkan gerak benda tu, dia boleh statik dekat kepala. Jadi kalau kita boleh letakkan telur ini dalam keadaan biasa, dia pun boleh berdiri. Tetapi kebiasaannya telur yang boleh berdiri adalah telur masak. Telur mentah tak boleh berdiri dalam keadaan biasa. Tuan-tuan nak tahu telur tu masak tak boleh masak, ambil telur tu pusingkan. Kalau telur tu boleh berpusing, telur tu telur masak. Telur mentah tak boleh pusing, balik cuba buat. Telur separuh masak pun dia hanya boleh pusing, dia goyang-goyang. Tapi kalau boleh pusing tetap macam gasing, telur tu telur dah masak. Sebab apa? Sebab dalam telur ni, dalam telur ni ada kuning telur, dia ada pegang kuning telur ni. Kalau kita pecahkan telur dia, kita akan nampak dia jernih tapi macam tali. Ini nama kalaza, K-A-L-A-Z, kalaza. Kalaza ni memegang telur supaya telur kuning ni tak jatuh. Kalau telur kuning ni jatuh, telur tu dah tak boleh pakai dah. Maksudnya tak boleh pakai, tak boleh disenyawakan. Telur yang tetap macam ini, tengah-tengah. Dan sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa telur ada dua kuning, ada jumpa tak? Telur dua kuning pun juga tak boleh menetas. Dia termasuk telur yang cacat. Seperti mana sperma. Sperma yang dikeluarkan ada dua kepala, kadang ada satu kepala.
ataupun yang dua kepala tu cacat, ekor pendek sebagainya. Jadi telur yang diletakkan tu adalah untuk melihat graviti yang lebih kuat. Sebab tu tegak, ya. Dan dia bukan khurafat benda lain, tak ada. Itu fakta saintifik, ya. Nah, ada soalan lain? Nah. Jangan bengkok. Itu semua khurafat, tak betul. Bila pelangi ni timbul kenapa? Sebab dewa-dewa kat langit tengah mandi. Ni cerita Melayu dulu. Pelangi timbul sebab dewa-dewa langit turun mandi jadi terbentuklah pelangi yang pusing tu. Itu sebenarnya adalah cerita karut marut, dan dewa-dewa ini adalah fahaman Hindu. Kalau kita baca cerita-cerita lama, cerita Piramli yang orang minyak dewa turun langit, itu semua pengaruh Hindu. Dalam Islam tidak ada dewa, tidak wujud dewa. Dewa ni dalam agama Hindu adalah sebagai Tuhan. Kamu adalah dewa aku, kamu adalah Tuhan aku, ya? Sebab itulah orang fahaman agama Hindu banyak wujudnya dewa-dewa ini. Tetapi pelangi timbul sebab titisan air yang kena cahaya, maka terbentuklah pelangi. Titisan air yang ada kena cahaya matahari, terbentuklah pelangi, ya. Dia bukan sebab yang lain, sebab titisan air, sebab hujan, sebab titisan air. Air berlakunya perapan nak mudah waktu matahari tengah panas, kita semukan air dalam titisan air kecil-kecil, kita akan nampak cahaya pelangi. So, yang kita nampak pelangi besar tu merupakan titisan-titisan air meruap ke atas titisan air. Jadi air di atas juga turun hujan dalam titisan air. So, bila ada cahaya matahari kena dengan cahaya, mengeluarkan warna ada 7. Sebab itulah pelangi mengeluarkan 7 cahaya tu, ya. Dan bentuk yang bulat tu menggambarkan bumi kita yang bulat. Cuma bulat tu kadang-kadang kita nampak separuh, kadang sampai ke bawah, kononnya sebedut air. Itu semua cerita khurafat. Seperti mana bulan waktu malam dulu ceritanya mana? Orang Melayu dulu percaya kalau bulan gerhana ni ada maharaja naga yang ke angkasa ni mengamuk, ya. So ke atas tu ada naga besar. Naga tu makan bulan. Waktu kalau orang tengok sampai tahun 80-an dulu, masa saya kat UPM, benda ni masih ada orang percaya lagi. Bila kami duduk tengok gerhana bulan tu, tengok bulan tu berlaku, kemudian hilang sikit, kemudian keluar balik. Naga dah makan. Dah nak keluar dah. Itu semua cerita adalah cerita karut yang tak betul. Mitos-mitos zaman dulu yang menyatakan bahawa dekat atas tu ada naga yang makan bulan, makan matahari. Demikian juga dewa-dewa yang berada di langit sedang mandi-mandi, jadi terbentuklah pelangi. Kemudian air di atas habis, pelangi kat bawah tu sedut air nak bawa ke atas. Itu semua cerita karut-marut yang tak berlaku, ya. Dan zaman moden cerita ini sudah tak relevan lagi. Sebab orang buktikan macam mana timbulnya pelangi. So, tidak sebenarnya cerita-cerita yang kita dengarlah. So, pelangi kita boleh buat sendiri. Cuma tak secantik pelangi yang berada besar itulah. Pelangi kita buat sendiri. Ataupun kadang-kadang dengan pantulan cermin kita boleh bentukkan pelangi. Cahaya matahari dengan cermin, biasanya kristal lah. Kristal akan menghasilkan pelangi, cahaya 7 cahaya ni, ya. Wallahualam. Ada tambahan lain? Nah, tak ada. Any question? Nah.
Soalan, dulu puasa panjang-panjang, sekarang pendek. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda kiamat dah dekat. Dia sebenarnya waktu dia sama, tapi kita rasa lama. Apabila manusia mula sibuk, dia rasakan pendek masa. Cuba tengok ya, kita perlukan masa, kita mengejar masa. Katalah tengah exam 3 jam exam. Kita exam SPM matematik. Soalan banyak. Belum siap. Kita duduk mengajar masa, tengah boleh buat. Tetapi masa tinggal 1 jam. Wow. Alah tinggal 5 minit. Kita rasakan masa itu terlampau cepat berlalu. Tapi kalau kita duduk kat tepi pantai, tunggu kekasih datang, buah hati datang, isteri lah datang, ataupun anak datang, 10 minit kita, lamanya, tak datang, lamanya 1 minit kita pun rasa lama, setengah jam tu kita rasa lama. Sedangkan orang tengok Hindustan 3 jam tak rasa lama. Tengok khutbah Jumaat 20 minit sempat ngorok lagi, rasa lama. Sebab kita rasa kita menunggu masa. Tetapi kalau kita menggunakan masa, kita tak rasa lama. Sebab itulah dalam kesibukan manusia yang ada, kita rasakan berkat umur kita terlampau pendek, masa rasa pendek. Saya tanyalah tuan-tuan yang ada kat sini, tuan-tuan perempuan yang ada kat sini, berapa buku yang tuan-tuan Nabi baca dah? Bayangkan Imam Nawawi meninggal umur 55 tahun. Buku dia tuan-tuan baca sampai mati tak habis. Bukan suruh tulis buku tau, suruh baca buku dia tak habis. Dan saya belum pernah jumpa mana-mana pelajar yang belajar agama baca buku syarah hadis Imam Nawawi, Imam Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, habis baca. Saya belum pernah jumpa. Itu belum masuk buku dia Al-Majmu' dan Bidah Fiqh. Itu Imam Nawawi. Imam Ibn Taymiyah, buku fatwa Ibn Taymiyah ada 39 jilid. Kita baca pun tak habis, sampai mati. Ini kan pula ulama-ulama ni menulis, berfikir, menulis, mengatur, cari hukum istinbat. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i boleh khatam 2 kali Quran waktu bulan puasa, sekali siang, sekali malam. Kita sebulan sekali khatam tu pun kira dah. Itu pun ramai yang sangkut kan. Sebulan sekali kita khatam bulan puasa tu pun cukup hebat. Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali, siang dan malam. Macam mana berkat waktu ya? Kita umur 24 jam seorang. Ulama-ulama dulu boleh buat kerja yang banyak. Imam Abu Hanifah berniaga, seorang peniaga yang berjaya, seorang yang mengajar ada anak murid yang ramai, dia mengajar, menulis buku, berniaga, mengajar, menulis buku. Imam Abu Hanifah. Kita berniaga-niaga juga, tapi sembahyang 5 waktu mamai yang tengah-langgang kan. Bila sibuk berniaga, itu tak lagi baca buku. Tak payah baca buku tuan-tuan, baca Quran. Berbanyak di kalangan kita yang selalu khatam Quran. So itu nama berkat waktu. Yang kata waktu panjang tu adalah sebenarnya waktunya sama, tapi jiwa kita rasa macam pendek, berkat waktu tu kurang, dan sampai penggunaan waktu kita untuk agama ni kurang sebab kita sibuk mengejar dunia, sehingga kita rasakan waktu itu terlampau pendek. Saya yakin Bang umur berapa tahun sekarang? Oh, mudanya 28. Separuh umur saya, ya. 28. Minggu depan saya ada reunion. Sama-sama belajar dekat UPM Sarawak. So minggu depan saya pergi Sabah, buat reunion kat sana. Sedangkan saya graduate daripada UPM tahun 88. Sekarang dah berapa tahun? Tahun 2006. Berapa tahun? Dekat 30 tahun tau. 30 tahun. Tetapi ingatan tu masih lagi segar dalam minda. Apa yang kami buat walaupun kawan-kawan ada yang dah mati. Ya. Cuba ingat balik masa kita sekolah, masa kita main-main kat kampung kecil-kecil. Benda tu cepat je berlaku. Ingat dah tua dah. Dah anak cucu dah. Dah mula ada cucu.
Dulu masa mula-mula graduate, tanya anak berapa? Tak lama tu, cucu berapa? Tak lama tu, engkau siapa? Dah tak kenal lah. Jadi, waktu tetap sama, tapi berkat waktu yang menyebabkan kita rasa waktu tu cepat habis. Hingga kan kita tak sempat nak gunakan waktu tu. Sebab itulah Rasulullah ingatkan kita, waktu kita ada lapang, jangan lupa untuk banyakkan ibadat. Sebab bila waktu dah pendek nanti, sibuk dengan sama Allah, kat situ kita nak beribadat pun dah tak sempat. Ya? Waktu kita tak banyak kerja, banyakkan ibadat. Nah, ada soalan lain? Nah. Aha. Itu soalan tu boleh saya tangguhkan. Soalan tu panjang, kita akan bicarakan kemudian. Tapi saya boleh bagi gambaran ginilah sepintas lalu soalan dia, orang Melayu ni keturunan Yahudi, betul ke? Orang Nusantara ni keturunan Yahudi, betul? Tak apa, saya tak jawab. Tonton balik Google. Keturunan Jawi, J-A-V-I, Jawi. Google. Siapakah Jawi? Bukan masuk Jawi ya. Keturunan Jawi. Tekan Jawi, Katurah, K-A-T-U-R-A-H, Katurah Ibrahim, Jawi ataupun Jawi Ibrahim. Keluarlah banyak artikel-artikel yang menjelaskan perkara tersebut. Detailnya kita akan ceritakan nanti bila sampai waktunya. Okey? Nah, ada soalan lain? Sebelum berhenti pukul 9. Kalau tak ada, kita berhenti. Sempat saya habiskan air. Sebab kalau air ni tak dihabiskan, tak ada siapa minum. Any question? Ataupun ada siapa nak tambah? Baik, kalau tak ada soalan setakat ni, gambaran yang saya berikan tadi secara keseluruhan tentang ilmu astronomi, tuan-tuan, puan sekalian, nak berikan gambaran pada kita bahawa apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang ilmu astronomi terlampau banyak, dan banyak perkara ini baru kita temui fakta-fakta itu di zaman kita sekarang. Fakta bagaimana berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari, fakta cahaya bulan, cahaya matahari, fakta pergerakan bulan, pergerakan bumi, pergerakan matahari, hatta matahari bergerak. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tentang tarikan graviti pun Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang kita hanya tahu pada kurun ke-20 ini. Subhanallah, menggambarkan ilmu Allah SWT yang maha luas. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak ayat Allah sebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul aziz al-alim. Matahari bergerak ikut ketentuan yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Dzalika takdir, inilah ketentuan Allah Al-Aziz, yang maha perkasa. Perkasa ni maksudnya apa? Kuat, gagah. Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Alim, ilmun maksudnya ilmu. Alim, orang yang alim, ada ilmu. Alim, maha mengetahui, yang banyak ilmu. Jadi Allah gunakan, Allah mengatur tentang pergerakan matahari, kemudian Allah kaitkan, dialah Allah yang maha perkasa, dialah Allah yang maha mengetahui. Nak bagi tahu kepada kita semua, tuan, tentang alam ini Allah tahu keadaannya macam mana pusingannya, ketentuannya Allah dah tahu, dan Allah jelaskan pada kita itu Allah daripada kekuasaan dan ilmu Allah SWT. Jadi apabila Al-Quran menceritakan perkara ini, nak gambarkan bahawa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam, Allah mengetahui ketentuan alam ini seperti mana Allah mengetahui keperluan manusia. Jadi Allah jadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita. Jadikan Al-Quran yang Allah berikan sebagai panduan kita ini benar-benar sebagai panduan kita. Tidak ada panduan yang lebih sempurna, lebih lengkap, lebih relevan, lebih benar
daripada panduan Al-Quran. Moga-moga hidup kita diberkati rahmati oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Kita akhiri majlis baca tasbih surah dan surah Nas. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.